Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Cikgu Erniwati binti Zailani daripada Sekolah Menengah Sains Muzaffar Shah, Melaka. Saya merupakan guru sains anda untuk hari ini. Pada hari ini, kita akan membincangkan tentang prinsip pengembangan dan pengecutan jirim serta hubung kait jenis permukaan objek dengan penyerapan dan pembebasan haba di bawah tajuk haba. Baiklah murid-murid, cikgu harap anda semua telah bersedia ya. Murid-murid, sila perhatikan gambar ini. Apakah yang dapat anda perhatikan dalam gambar ini? Mengapakah besi pada landasan tersebut membengkok? Ya, betul. Besi itu membengkok kerana berlakunya pengembangan kesan dari penyerapan haba. Mari kita bincangkan situasi ini dengan lebih lanjut dalam prinsip pengembangan dan pengecutan jirim. Untuk pembelajaran pada kali ini, murid-murid haruslah boleh: pertama, menerangkan haba menyebabkan pengembangan dan pengecutan jirim. Kedua, menerangkan kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian. Ketiga, menerangkan objek yang gelap dan kusam menyerap dan membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. Murid-murid, berdasarkan gambar di awal tadi, tahukah anda bagaimanakah penyerapan haba boleh memberi kesan terhadap pengembangan besi tersebut? Baiklah, sebelum itu, mari kita fahami dahulu tentang prinsip pengembangan dan pengecutan jirim melalui rajah berikut. Apabila jirim dipanaskan, haba yang diserap menyebabkan zarah-zarah jirim memperolehi tenaga. Tenaga ini menyebabkan zarah-zarah bergetar dengan lebih cepat dan seterusnya mengatasi daya tarikan antara zarah-zarah tersebut. Oleh itu, jarak antara zarah-zarah bertambah, isi padu juga bertambah kerana jirim mengembang. Manakala apabila jirim disejukkan, haba yang dibebaskan menyebabkan zarah-zarah jirim kehilangan tenaga. Tenaga yang hilang ini menyebabkan zarah-zarah bergetar atau bergerak dengan perlahan dan seterusnya tidak dapat mengatasi daya tarikan antara zarah-zarah. Oleh itu, jarak antara zarah-zarah berkurang, isi padu juga berkurang kerana jirim mengecut. Jadi, berdasarkan prinsip pengembangan dan pengecutan, dapat disimpulkan bahawa apabila haba dipindahkan ke atas jirim, ia akan memberi kesan pengembangan dan pengecutan. Baiklah murid-murid, untuk meningkatkan lagi kefahaman anda, mari kita lihat beberapa contoh aktiviti kesan haba terhadap jirim berdasarkan prinsip pengembangan dan pengecutan ini. Aktiviti 1, ini merujuk kepada kesan haba terhadap pepejal. Murid-murid, apakah yang berlaku terhadap berbola logam selepas dipanaskan? Ya, betul. Berbola logam tidak dapat melalui gelang tersebut. Ini kerana saiz bola logam bertambah. Berbola logam mengembang apabila dipanaskan. Walau bagaimanapun, apabila berbola logam disejukkan, ia mengecut dan kembali semula ke saiz asalnya supaya dapat melalui gelang sekali lagi. Ini kerana isi padu berbola logam berkurang apabila disejukkan. Aktiviti 2 ini pula merujuk kepada kesan haba terhadap cecair. Melalui aktiviti ini, dapat diperhatikan bahawa paras air cecair pi meningkat selepas 5 minit. Peningkatan paras cecair pi adalah kerana cecair mengembang apabila menerima haba dari air panas. Aktiviti 3 ini melibatkan kesan haba terhadap gas. Bagi aktiviti ini, kedua tapak tangan hendaklah digosok terlebih dahulu. Seterusnya, dikehendaki memegang kelalang dasar bulat seperti yang ditunjukkan di dalam rajah. Bolehkah murid-murid ramalkan apakah yang akan berlaku kepada turus air berwarna yang terdapat di dalam tiub kapilari itu?
Ya, betul. Hasil aktiviti mendapati turus air berwarna meningkat selepas dipanaskan oleh tapak tangan. Ini menunjukkan gas mengembang apabila dipanaskan. Walau bagaimanapun, apabila tapak tangan dialihkan dan kelalang dibiarkan sejuk, hasil aktiviti mendapati turus air berwarna menurun. Ini kerana gas mengecut apabila disejukkan. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita lihat pula kegunaan prinsip pengembangan dan pengecutan dalam kehidupan harian. Contoh pertama ialah termometer. Merkuri di dalam termometer ialah sejenis konduktor haba yang boleh mengembang dan mengecut bergantung sama ada haba diserap atau dibebaskan. Contoh kedua pula ialah landasan kereta api. Landasan kereta api mempunyai ruang kecil di antara penyambung rel untuk membolehkan pengembangan landasan pada cuaca panas. Tanpa ruang-ruang ini, landasan berisiko untuk membengkok dan bertindih. Contoh seterusnya adalah jambatan keluli. Jambatan keluli dibina dengan penggolek dan satu ruang pada satu hujung. Ini membolehkan pengembangan jambatan berlaku pada cuaca panas. Contoh lain ialah kabel penghantar kuasa elektrik. Kabel elektrik digantung mengendur di antara tiang-tiang seperti yang ditunjukkan dalam rajah 1. Ini bertujuan untuk mengelakkan kabel-kabel tersebut meregang dan terputus akibat pengecutan pada waktu malam seperti yang ditunjukkan dalam rajah 2. Contoh terakhir adalah jalur dui logam. Jalur ini diperbuat daripada dua jalur logam berbeza yang mengembang dan mengecut pada kadar yang berbeza, iaitu membengkok apabila dipanaskan atau disejukkan. Antara contoh penggunaan jalur dui logam ini adalah di dalam alat penggera kebakaran seperti yang ditunjukkan melalui rajah model ini. Murid-murid, sebelum kebakaran, jalur dui logam berada dalam keadaan lurus dan litar juga adalah tidak lengkap. Walau bagaimanapun, apabila litar terdedah kepada haba yang disebabkan oleh kebakaran, kuprum akan mengembang lebih cepat berbanding dengan besi dan menyebabkan jalur membengkok ke arah skru sentuhan. Keadaan ini akan melengkapkan litar sistem dan membunyikan penggera. Baiklah murid-murid, tahukah anda prinsip ini juga boleh membantu kita dalam menyelesaikan masalah mudah dalam kehidupan harian kita? Mari lihat dua situasi ini. Situasi pertama, bagaimana cara membuka penutup botol yang ketat? Situasi kedua, bagaimanakah cara mengembalikan bola pimpong yang kemek ke bentuk asal? Ya, caranya mudah sahaja. Bagi situasi pertama, cara penyelesaiannya adalah seperti berikut. Rendamkan penutup botol itu di dalam air panas untuk seketika. Kemudian, penutup itu akan mengembang dan membolehkan ia terbuka. Manakala bagi situasi kedua pula, cara penyelesaian adalah masukkan bola ke dalam besen berisi air panas. Biarkan seketika sehingga bola kembali ke bentuk asal. Murid-murid, nampaknya kamu semua telah pun dapat memahami tentang prinsip pengembangan dan pengecutan jirim ini dengan baik. Baiklah, sekarang cikgu akan terangkan pula tentang hubung kait jenis permukaan objek dengan penyerapan dan pembebasan haba. Murid-murid, berdasarkan rajah ini, pernahkah anda terfikir mengapa tangki minyak dicat dengan warna cerah seperti putih atau perak? Untuk memahami dengan lebih lanjut tentang bahagian ini, jom kita tonton video berikut. Penyerap dan pembebas haba yang baik. Keupayaan suatu objek untuk menyerap dan membebaskan haba bergantung kepada ciri permukaannya.
kita boleh mengkaji bagaimana objek yang gelap dan kusam menyerap dan membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat dengan menjalankan eksperimen-eksperimen berikut. Penyerap haba yang baik. Susunkan radas-radas seperti yang ditunjukkan. Rekodkan suhu awal udara dalam tin J dan tin K. Perhatikan dan catatkan suhu akhir setiap tin selepas 10 minit. Daripada eksperimen ini, suhu akhir tin K ialah 55 darjah Celsius, iaitu 15 darjah Celsius lebih tinggi berbanding tin J yang mempunyai suhu akhir 40 darjah Celsius. Dengan ini, dapat disimpulkan bahawa objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. Pembebas haba yang baik. Susunkan radas-radas seperti yang ditunjukkan. Rekodkan suhu awal air dalam tin J dan tin K. Perhatikan dan catatkan suhu akhir setiap tin selepas 10 minit. Daripada eksperimen ini, suhu akhir tin K ialah 65 darjah Celsius, iaitu 15 darjah Celsius lebih rendah berbanding tin J yang mempunyai suhu akhir 80 darjah Celsius. Dengan ini, dapat disimpulkan bahawa objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. Murid-murid, dari video tadi dapat kita simpulkan bahawa keupayaan suatu objek untuk menyerap dan membebaskan haba bergantung pada jenis dan warna permukaannya. Apabila suatu objek menyerap haba, suhunya meningkat. Apabila suatu objek membebaskan haba, suhunya menurun. Permukaan yang gelap dan kusam merupakan penyerap dan pembebas haba yang lebih baik daripada permukaan yang cerah dan berkilat. Merujuk kepada situasi warna tangki minyak sebentar tadi, ini menunjukkan bahawa permukaan yang berwarna putih dan berkilat kurang menyerap haba berbanding permukaan yang berwarna hitam dan pudar. Ini secara tidak langsung dapat mengelakkan tangki minyak dari meletup dan terbakar akibat penyerapan haba dari luar. Baiklah, mari kita lihat contoh aplikasi konsep ini dalam kehidupan harian kita. Murid-murid, mengapakah kita digalakkan memakai pakaian berwarna cerah atau putih pada hari panas? Ya, betul. Pakaian berwarna putih dan cerah adalah penyerap haba yang lemah. Ini menyebabkan kita rasa lebih sejuk dalam keadaan cuaca panas. Bagaimanakah pula air panas boleh kekal panas di dalam termos seperti yang ditunjukkan dalam rajah ini? Ini kerana termos mempunyai permukaan dalam yang berkilat iaitu perak
Ini bagi membolehkan haba dari air panas dipantul semula ke dalam dan suhu dapat dikekalkan. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita lihat pula tentang konsep bangunan hijau. Bangunan hijau merupakan idea yang dijana untuk mengurangkan kesan terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia akibat kepesatan pembangunan. Sebagai contoh, gambar ini menunjukkan bangunan Suruhanjaya Tenaga yang diiktiraf sebagai salah sebuah bangunan hijau di Malaysia. Antara ciri-ciri bangunan hijau adalah mempunyai kecekapan tenaga yang tinggi melalui penggunaan tenaga solar atau penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui, mempunyai sistem pengaliran air, peredaran udara dan pencahayaan yang baik. Penggunaan bahan-bahan kitar semula. Baiklah murid-murid, berdasarkan pengetahuan murid-murid berkaitan dengan bangunan hijau, cikgu ingin meminta murid-murid menghasilkan satu reka bentuk rumah kediaman hijau di mana penggunaan tenaga dapat dikurangkan bagi menyejukkan rumah atau sebaliknya. Murid-murid boleh membuat reka bentuk atau inovasi dalam konteks tempatan atau global. Cikgu yakin murid-murid boleh menghasilkan suatu reka bentuk yang menepati ciri-ciri yang telah kita bincangkan tadi. Murid-murid juga boleh mencari maklumat tambahan tentang konsep bangunan hijau ini secara atas talian. Cuba buat di rumah ya. Murid-murid, banyak yang telah kita bincangkan pada hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita, cikgu ingin meminta murid-murid menyediakan peranti pintar seperti telefon pintar atau tablet yang mempunyai aplikasi QR. Adakah murid-murid sudah bersedia? Baiklah, sila imbas kod QR yang tertera di kaca TV untuk mendapatkan latihan pengukuhan yang telah cikgu sediakan. Latihan ini adalah untuk menguji kefahaman murid-murid tentang tajuk yang telah kita bincangkan pada hari ini. Cikgu harap murid-murid dapat menjawab latihan tersebut dan menghantar kepada guru sains masing-masing untuk disemak. Murid-murid, sebagai kesimpulan pelajaran hari ini, dapat kita fahami bahawa pemindahan haba akan memberi kesan sama ada pengembangan atau pengecutan terhadap jirim serta keupayaan suatu objek untuk menyerap dan membebaskan haba bergantung pada jenis dan warna permukaannya. Akhir kata, semoga murid-murid telah dapat memahami tajuk yang dibincangkan sebentar tadi dengan baik. Sampai kita bertemu lagi ya. Assalamualaikum.